Kita je. Kita je. Okey, sila Puan Mus, sila. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya pun tak tahu sebenarnya apa benda yang saya nak kena share petang ni, tapi saya berdoa sajalah semoga apa yang dikongsikan hari ini diberi kefahaman mengikut kehendak dia. Jadi kalau Allah nak bagi kefahaman pada tuan-tuan perempuan macam mana tu dia yang tentukanlah. Jadi harap-harapnya apa yang saya sampaikan hari ini kongsikan sama-sama kita dapat manfaatkanlah. Tapi macam sebenarnya saya pun hanya fikir hari ini kongsi tentang apa yang saya cakap saya pernah experience dulu masa kelas dekat Pasir Salak kan, bila saya kena tegur dengan Haji, benda tu saya tak boleh nak explain. So saya ingatkan nak share yang tu je lah kan. Jadi, tapi bila Datuk Roziati mention tadi, yang malam tadi tu just to highlight lah. Sebab apa yang Tu Haji cakap, bila dia define apa itu NLP, jadi cara dia define tu tidak sebagaimana yang Haji dah kongsikan dengan semua pelajar-pelajar dia. So yang paling mudah kalau nak explain, memang dia ada nota. Kalau NLP kita tengok neuro apa, linguistik tu apa, programming apa kan, dalam nota kita ada. Tapi untuk mudah, bila orang tanya je apa itu NLP, kita selalu cakap NLP adalah model kecemerlangan. So itu satu pertama. Ataupun yang kedua, modeling of subjective experience. Itu dua perkara penting lah yang dia highlight malam tadi. Saya pun ambil catatan lah walaupun dah banyak kali dia cakap kan. Jadi itu dia definition NLP tu yang Haji concern. Jadi saya tak tahu dia merujuk kepada siapa, sebab malam tadi dia kata saya nak ingatkan juga semua trainer yang ada kat sini. Bila dia sebut trainer yang ada kat sini tu kan saya pun tak tahulah dia kata saya tak nak sebut nama, dia cakap. Tapi secara kebetulan saya berada di akademi 2-3 hari lepas, sebabnya saya nak pergi tengok nota apa yang saya nak pergi kat Datuk Roziati tu, hypnotic communication. So saya nak pergi tengok nota, ambil snapshot lah. Okey, jadi masa saya sampai tu there was a Zoom class, ongoing Zoom class lah. Jadi masa saya sampai tu saya dah tanyalah Azian siapa. Okey, saya pun dah tahulah siapa yang di tengah deliver session. So saya tanya kenapa. Dia kata memang program tu di bawah akademi. Jadi yang handle tu, that person lah handle the class. So kelas tu intro to NLP. Jadi benda tu dah bermula the day before. Jadi hari yang saya datang tu adalah hari kedua. Jadi masa saya tengah snapshot tu, saya pun dengarlah apa yang dia sampaikan. Jadi dia tengah explain, peserta tanya dia tentang kan VAKD tu kan. So VAK, lepas tu ada AD kan dekat dalam struktur bila kita buat ujian sistem representasi dalaman diri kan. Bila kita isi borang tu, jadi sama ada UV, RA, K atau AD. Saya tak pasti what happened, tapi kalau tak silap saya dengar peserta tu tanya presenter KD. Mungkin saya salah dengar lah. Kenapa dia kata apa KD? Lepas tu dia cakap, saya dengar dia explain macam ni. Dia kata, internal, dia kata auditory digital dia sebut. Betul lah, auditory digital. Tapi dia kata lebih kepada kinesthetic. So actually, auditory digital tak ada kena-mengena lah dengan kinesthetic tu kan. So auditory digital is auditory digital lah. So dia ada by itself, dia punya karakteristik. Jadi bila saya dengar salah tu, saya cakap dengan Siti, saya rasa macam tak betul lah presenter tu cakap kan. Lepas tu bila saya cakap macam tu, dia kata semalam pun Tu Haji bising gitu. Tuan Haji marah dia kata so and so ni dia ikut map dia je dia nak cakap. Jadi ada benda lah yang support saya punya pendengaran tu. Yalah mungkin benda yang berbeza, saya tak tahu what happened the first day kan. Tapi maksudnya Haji cakap cukup particular. Bila kita, tak apa, you all boleh buat training, buat kelas, buat sharing tu tak ada isu. Tapi make sure definition betul. Contoh kan, NLP tu apa? Bagi tahu dia.
Lepas tu kalau macam contoh, semua dah belajar basic kan? Ira dah belajar. Ira, Yusri, Datuk Roslina kan? Meja pun dah semua belajar lah kan? Ya. Datuk T dah lama lah, lebih awal pada saya belajar basic prep tu. Dia batch berapa Datuk masa ni? Oi, saya batch tahun 2010. Dia 2010. Lamanya. Lama tapi tak expert pun. Dia bukan expert, dia belajar je. Betul, masa saya belajar 2013 pun saya bukan expert, tapi sebab saya masuk kelas banyak kali baru kita faham sikit. Faham. Betul. Jadi kan kalau you all macam Haji buat kelas, ada peluang kan untuk refresher. Kalau dia buat basic prep, tak kisah siapa punya basic prep pun buat. Macam Cikgu Jasmine buat ke kan, masuklah refresher. Join. Kalau boleh join lah kan. Jadi kan saya memang bila kat akademik banyak kali, saya pergilah refresher tu yang jadikan saya belajar banyak benda. Tapi bukanlah kita ni terror macam Puan Suzana tu. Kita pun baru nak faham sikit-sikit kan. Jadi saya terkena, yang saya punya part adalah bila saya explain kepala manusia tu. Yang structure tu kan. Jadi nanti sekejap saya share gambar tu. Saya share file. Okay. Boleh nampak tak? Ya. Sekejap. Okay, ada. Okay. Ada. So, sekejap saya pergi pada. Okay. So yang ni lah ceritanya. Nak explain yang ini ni kan. Dulu saya tak pandai nak explain. Lepas buat borang hijau tu, borang hijau kan? Ujian sistem representasi dalam mandiri kan? Okay. Bila dah buat, sekejap saya tunjuk borang ni kan. Ni. Bila dah buat borang ni kan, dah selesai kan, dah dapat scoring kan. Right. So, lepas scoring ni, kita cerita, lepas scoring kita akan cerita yang ni dulu. Orang visual apa kan, auditory apa, kinestetik apa, itu yang penting lah. Dia ada banyak lah dia punya apa ni kan, dia punya apa information tu you boleh explain. Okay. Kemudian lepas yang ni dia akan cerita Q assess mata. Tapi kalau tak nak cerita Q assess mata boleh, tak cerita pun boleh. Kata if you lepas ni you relate dengan kepala manusia ni. Kan? Ni yang penting lah. Jadi bila relate kepala manusia tu, jadi nak explain dia adalah first kita cerita okay, manusia ada lima channel kan. Kita ada 5 channel, iaitu 5 dari kita tu adalah sebagai channel ataupun saluran untuk information masuk. Jadi kita mention lah tu VAKOG. Jadi ini yang di sini kita panggil peristiwa luar ataupun external event. So the word external event tu kena disebut. So okay, ini external event. So bila kita cerap melalui 5 pintu masuk ni, yang ni this one, patutnya benda ni duduk kat sini lah kan. Ni duduk kat sini lah kan, peristiwa luar kan, external event ni. Okay. So, apa yang kita nak tunjuk adalah bila peristiwa luar ni dicerap masuk dan masuk ke dalam dan diproses melalui penapis atau filter yang wujud kan. Ini kita boleh explain lah, yang ni saya rasa tak ada isu, betul tak? Boleh explain apa penapis yang wujud tu kita sebutlah penapis yang dipanggil delete, distort, generalize. So nanti you nak explain later pun tak apa. Kemudian language, memory, decision, metaprogram, values, belief, attitude, dia semua adalah penapis. Dan maklumat yang dicerap itu diproses, dan setelah diproses kan, dan melalui diproses dan kemudian apa yang berlaku bersamaan dengan fisiologi seseorang itu, dia punya state dia dan sebagainya, dan apa yang dikeluarkan tu kan, bila the moment dia cakap, itu yang keluar. Tapi yang ini kan sebenarnya kat sini kita tak tulis OG ni, kita akan bagi tahu O dengan G combine dengan K, sebab tu dia adalah VAK AD kan.
So VAKD atau VAKAD kalau ada bahasa Inggeris lah. Jadi OG ni kita sepatutnya tak adalah yang ni. Ni dia dah combine jadi 4 saja. Okay. So bila kita nak bagi tahu tadi tu external event, maklumat dicerap dan diproses dan dipersembahkan semula. Represented. The word must be represented. Bila when the information is represented, baru kita dapat determine sama ada dia adalah visual, auditory, kinesthetic atau auditory digital. Dan kita kena highlight di luar ni tak ada AD. AD hanya wujud di dalam. Sebab tu dia panggil dalaman atau auditory digital. Itulah. Itu yang nak kena explain. Peristiwa luar dicerap masuk melalui VAKOG, diproses dan dipersembahkan semula dalam bentuk VAKD. Itu dia punya yang main ayat lah. Jadi bila kita explain, baru kita explain lah tu yang tadi visual apa, auditory apa, kinesthetic apa, auditory digital apa. So ini yang saya tak boleh nak explain dulu, tak tahu kan. Tapi bagusnya dia tegur saya kan, dia tanya saya dia duduk belakang kelas. Apa makna tu dia? Lepas tu bila saya tak boleh jawab kan, dia pergi depan. Saya nampaklah dia marah kan, dia explain. Tapi bila dia explain tu, saya belajarlah sesuatu daripada dia. Jadi dia dah explain kat situ. Oh macam tu kan. Jadi kita terus belajar. It's worse if you, kita buat salah tapi kita tak tahu. Okay, jadi ini benda yang saya belajarlah daripada proses hari itulah. So, yang ni nak tanya apa-apa ke? Saya rasa semua orang boleh explain kan? Kalau Tok T dengan Benji Azhari pun dah pernah buat kelas sharing pasal NLP, saya tak tahu banyak mana di share lah. Ira pun dah banyak buat classes kan, ada mention, ada involve NLP punya perspektif kan? Ada. So pernah guna tak yang ni borang hijau tu dengan ujian sistem? Yang borang hijau belum, tapi yang explain kepala ni ada. Pernah explain. Okay. So dia dah selalu ada kaitan lah kalau you nak if you want to support sebab Sekejap ya. I have to go. Tak apa. Kalau nak explain struktur minda manusia kan, nak kenal profil, nak kenal diri sendiri, baguslah guna buat ujian sistem representasi diri. Ujian dalaman ujian sistem representasi dalaman diri. That's the word. Internal representation system. So boleh explain yang ni, tak apalah, dia bukan susah sangat pun. Yang ni macam DDG, you dah belajar metamodel. So bagi example sikit-sikit lah apa dia memotong, menghirut, generalisasi, lepas tu explain contoh metaprogram tu apa, values, belief, nilai, kepercayaan, so memory, bahasa kan. So ini semua adalah sebahagian daripada penapis-penapis yang wujud dalam minda manusia. Masa explain kepala manusia ni tak perlu nak bagi sangat detail lah, unless you really want to go in, macam bergantung pada contoh Ira punya subjek. You punya subjek, apa benda yang Ira cover tu, kalau you punya tu memang in depth dan boleh explain lah. Tapi saya yang in depth selalu explain metamodel dengan metaprogram lah. Itu yang paling kuat sekali yang kita boleh tengok struktur minda manusia kan. Jadi itu yang paling kuat sekali lah. Selain daripada matrix dengan logical level lah. Jadi yang penting adalah ni proses tu. Apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang dia jadi, dia nak beza sebelum dia cerap, sebelum dia masuk, pintu masuk dia ada VAKOG, tapi bila dia proses, dipersembahkan semula dalam bentuk VAKD atau AD. Itu yang
yang selalu yang saya belajar lah daripada proses kan. Okay, nak tanya apa-apa ke yang ni? Tapi kamus yang gambar sekarang ni dia untuk mengenal peribadi kan? Yang explanation tentang VAKAD ni. Okey. Betul, boleh. Kan? Dia sebenarnya kepala manusia ni boleh guna banyak kali, depends where you are lah kan. Dan sometimes bila di awal sesi pun kadang-kadang kita boleh guna. Di tengah-tengah sesi pun kita boleh guna, bergantung kepada you punya konteks. Tengok konteks apa. Okay. Yusri berkerut dahi. Itulah sebab saya pun selalu share juga dengan apa ni kalau buat communication. Cuma saya tadi Puan Mus cakap wajib sebut apa tu external event. Memang kena sebut. Kalau kita sebut lain daripada external tak boleh ke? Okay, you boleh guna stimulus. You boleh guna external event ataupun apa saja yang berlaku jelah. Maksudnya kan it can be event, it can be, tapi benda tu yang kita nak tekankan adalah benda tu berlaku di luar. Kalau konteks boleh? Kalau kita guna konteks? Nanti kejap. Konteks ni, dia konteks dengan content is something else lah. So context is, when you say context, it's about what, when, where, who, how. Itu konteks. Okay. So when it's happening, kan? It happened yesterday. How is happening? So itu konteks. Tapi what happened yesterday? Baru you cerita content lah. Ada accident. Then from the accident bla 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 bla. Itu content. Jadi whatever it is, the context ke the content ke, apa saja yang kita lihat, dengar, sentuh, rasa, bau dan sebagainya pada waktu itu, yang saya nak tekankan adalah itu semua dicerap. Maklumat itu dicerap. Konteks ke, konten ke, dalam konteks apa sekalipun, external event itu, dia adalah external event yang dicerap masuk ke dalam dan diproses. Itu yang, sebab tu Haji punya, tengok Haji punya diagram ni. Kita buat semula pun ayat-ayat ni ayat dia. Tengok the word external event kan, nampak ni. Ni daripada dia ni external event, atau dia akan tulis tu stimulus ke apa benda. Jadi nak bagi tahu bezanya adalah apa yang berlaku di luar bila dicerap masuk, diproses dan dipersembahkan semula, dan anda boleh kenal pasti ianya adalah VAKAD. Itu kali pertama lah. Itu dia first thing lah. Itu belum cerita lagi dia punya meta program semula kan. Jadi struktur pertama adalah VAKAD. That is the first structure lah yang kita nak determine. Kan, jadi boleh determine lah ya, kata macam Ira kata kalau nak tengok profil seseorang kan, maksudnya bila dia cakap kata dia ni orang visual, dia ni orang kinestetik kan, contoh dia orang ni orang auditory. So you boleh determine dia adalah tiga tu VAK, kemudian dia juga adalah orang auditory digital. Dia yang utama VAK, then dia ada AD. Walaupun you tengok contoh yang siapa yang buat borang hari tu yang dia punya AD paling tinggi? Saya rasa Tok T tinggi, Tok Ros tinggi. Saya rasa lah. Betul tak? Betul. Okey. Saya pun tinggi. Okey, jadi kan value you tengok you punya AD tinggi, tapi selain daripada AD ni, antara VAK yang mana paling tinggi? Tok T punya? Itu tak ingat tapi Saya V. Terus V, okey. Jadi, terus Lina, walaupun you adalah orang auditory digital, sebab auditory digital ni you punya score ni tinggi as you increase, macam as you age or as you go up the higher Experience, position. right? Yes. You pegang penjatuhan tertentu kan, these people will have AD dia tinggi. Okay.
Tapi you punya yang dominan adalah visual. Nampak? Jadi bila kita walaupun Tok T kita tengok contoh sebab Ira tahu Tok T dia AD. Walaupun dia AD tinggi, Ira will still have to use predikat visual pada Datuk Roslina. Sebab dia visual dia tinggi. Tu maksud dia. Jadi predikat visual dan bahasa orang dalaman. Nanti you boleh tanya soalan apa dia Datuk Roslina. Contoh, Datuk Roslina, can you imagine after analyzing the process, can you imagine what will happen? After you do this project. Contohlah kan, jadi bahasa apa tu? After analyzing the process, taking into consideration all aspects, can you imagine apa? Jadi can you imagine tu is predikat orang visual. Tapi analyzing the process tu adalah orang dalaman. Macam tu contoh dia kan. Jadi itu sebenarnya yang kita nak bila kita dengar dia cakap, kita boleh detect dia VAK plus AD. Jadi AD tu is another added characteristics lah. Yang utama VAK. Yang tambahan AD. Itu jadi VAKD 4 ciri utama lah. Meja Azhari okey ke? Puan Mus, is it okay tak macam our experience baru ni when we present it dekat one of the organisation kan, when explaining on this, yalah sometimes dia orang punya perception is that if K dia rendah, V dia rendah, is it something kelemahan? Tapi kita kata it's not that actually yang kita guna yang mana yang dominant, right? I mean that is the dominant of the characteristic of dia tu kan. Sistem representasi dia. And lebih kita explain AD tu lebih kepada once you age, and betul lah macam tadi, once you have experience kan, especially in work life, then you start having a lot of input. So menyebabkan in analysing something tu, you kena tengok based on your experience, based on your inputs that you given dan apa semua tu kan. Cumanya macam AD ni ialah I think sebab yang orang yang satu yang saya rasa yang banyak juga ada confusion tu because like dengan apa tu VAKOG kan, OG tu is part of the kinesthetic, right? Or betul. Within the kinesthetic kita combine sekali yang itulah yang apa tu, because it's not being highlighted so much on that, right? Okay. So tadi Datuk Roslina ada sebutkan, you kata explain macam dia orang kata dia punya V rendah lah, A rendah ke, K rendah ke. So sebenarnya dia ada banyak perkara, dia bergantung kepada keperluan. Nombor satu, dia adalah inborn personality yang kita tak boleh nak elak. Inborn personality dia yang mana paling dominan, itu memang dia. Jadi contoh macam walaupun dia dah buat test, jadi kita cuba uji dia, berbual dengan dia kan. So bila kita buat tanya soalan, tengok dia respon, perkataan apa yang banyak keluar daripada dia. Jadi kalau perkataan tu boleh indicate memang dia visual dengan ciri-ciri dia punya fizikal dia kan. Kalau dia cakap laju ke, nafas dia pendek, tu memang tunjukkan dia memang ciri-ciri orang visual dan dia visual. Jadi dia contoh dia tinggi visual tapi dia K rendah contoh. Jadi macam kalau dia punya konsep dia punya K rendah. Jadi satu itu dipanggil preferred system lah. Tu lagi satu perkara yang kita kena cakap dengan semua orang, kita explain. Ini adalah you punya preferred system. Okay, kalau you dah test, dah check memang dia V, your preferred system is V. Contoh. Tapi macam sebagai trainer, terus semua orang lah, semua all 5 of you, when you want to talk to other people, kalau macam terus visual, takkan you nak guna semua predikat visual kan? Ira pun takkan nak guna you are just A ke je. Jadi you have to combine all supaya sebab you punya audience semua ada VAK kan, VAK dia ada.
Ataupun kalau dia just one person, contoh Tok Ros you are V, tapi bila jumpa dia adalah orang K, takkan Tok Ros nak guna predikat visual, mesti Tok Ros akan guna predikat K yang sesuai dengan orang tu. Satu sebab nak match dia, jadi itu dipanggil lead system. When you change you punya sistem kepada kinestetik, guna predikat kinestetik, bahasa orang kinestetik, what you are doing, you're using the lead system. Bila you tukar je, itu dipanggil lead system. Jadi from preferred system kepada lead system. Okay, kedua, jika orang itu dia nak improve dia punya kinestetik, dia low dengan kinestetik, memang ada cara untuk dia improve dia punya ciri-ciri kinestetik by doing a lot of training lah. Dia macam dia kena latih diri dia lah. Kinestetik ni is more of movement, is more of feeling, is macam dia kena touch, dia kena buat aktiviti. Jadi dia kena lakukan sesuatu sesuai dengan aktiviti orang kinestetik supaya dia punya ciri-ciri kinestetik tu dia lebih mudah mencerap, dapat lebih banyak maklumat yang kinestetik tadi. Macam orang bukan auditory, mungkin dia tak pay attention sangat sebab dia bukan auditory, dia lebih visual contoh kan. Tapi dia boleh latih diri dia untuk jadi lebih, maksud tu dia apa? Dia open sensory lah. Itu dia panggil sensory acuity tu kan. Kalau kita punya tonggak NLP, sebab Tuhan dah bagi kita kan 5 deria tu, jadi kita gunakan kekuatan tu lah. Boleh saja kita belajar untuk perbaiki kita punya deria pendengaran, deria penglihatan atau deria sentuhan dan sebagainya. Maknanya boleh dipelajari. Tapi yang inborn memang tetap inborn, kita tak boleh buat apalah. Itu memang dah diberi Tuhan macam tu kan. Cuma you nak enhance, boleh saja. Jadi you boleh belajar. Sebab saya pernah pergi satu program, dia pasal profile ni jugalah. Dia cukup detail lah, dia tunjuk macam mana nak jadi lebih visual, lebih auditory, lebih kinestetik. Memang ada lah, dia galakkan lah kalau orang itu nak belajar. Okay, is it possible if kita katakan, bukan possible maknanya kita based on contextual, maknanya ada ketika when the context memerlukan, maybe we need to use our lead system tadi tu. But in reality, apa kata kita punya yang dominant kita tu, that is our preferred system. Tetapi dia akan berubah-ubah lah maknanya kan. Saya selalu bagi contoh macam my experience working, maybe ialah my visual is that is my preferred system. Tetapi due to the AD, kita punya AD tinggi, so that is why kadang-kadang bila orang dah bawa kita sesuatu proposal ke apa ke, saya prefer dalam bentuk grafik. Maknanya that is my preferred system kan. Tetapi ada ketikanya we have to listen to apa yang orang nak present kat kita apa semua tu kan. So maknanya kita pakai contextual. Betul. Ya? Betul boleh faham. Betul. Ya. So it's just that you're changing you punya preferred system. Sistem ikut keperluan lah. So ikut konteks. Okay. Alright. Yusri, any question? Saya selalu kalau untuk yang VAK ni, kadang saya tak buat penilaian. Saya cuma buat soalan. Untuk macam soalan lah, contohnya macam kalau beli kereta kan, berdasarkan apa? A warna, B bunyi, C kena pegang apa semua, dan D tanyalah dia punya ni. Itu boleh tak? Dia boleh kita sebagai kita ketahui dia punya boleh kan? Boleh. Boleh juga. Dia sebenarnya macam ni, ujian sistem representasi dalaman diri tu, kalau you tanya accuracy, dia bukan 100% accurate. Kita kalau tak silap saya tak ingat percentage lah, mungkin it's about 75% accurate. Tetapi
untuk mengesahkan. Nak mengesahkan is bila kita dengar dia cakap, bila kita cakap dengan dia dan kita observe dia punya fisiologi dan juga dia punya tahap pernafasan dan sebagainya dengan nada irama dia, dan kita tahulah dia will go under kategori mana. Sebab ciri-ciri tu kita dah ada dah. So sebab sebenarnya bukan nak semua orang boleh isi borang pun, betul tak? Jadi we are not going to get people to fill in the form. Tapi bila kita dah master dia punya ciri-ciri tu, ambil yang basic pun tak apa. Daripada situ kita boleh, okay, dia ni tendensinya dia ni visual, contoh kan. Nanti you dengar lagi, bercakap lagi dengan dia, then all the way memang kalau you boleh detect dia visual, then it will be visual lah. Yang dominan, dia bukan tak pakai yang lain. Mungkin dia akan guna juga, tapi you boleh detect dalam banyak-banyak predikat mana dia pakai. Okay. Alright. Sebab tu kalau dalam soalan coaching, if you can remember kan coaching kan, kita ada challenge bila kita tanya bila dah sampai VAK kan, sometimes Haji tanya dulu, what do you see when you accomplish this? Ataupun then what do you hear anything? Tapi bagi orang yang dia punya sistem dia memang auditory, boleh tanya visual, dia tak boleh nak sebut dia nampak apa, dia terus ataupun dia punya what do you see when you accomplish this? Tapi dia cakap saya rasa gembira. So the moment dia jawab saya rasa gembira, you know dia kinesthetic kan. Do you hear anything? Saya rasa lagi. Strongly dia tu kinesthetic. Nampak tak? Tapi ialah mas benchmarker dia nak tengok. You tanya tak soalan VAK tu, kita nak dengar je soalan tu ditanyakan kan. Tak kira lah klien tu jawab macam mana. Tapi kadang-kadang to be on the safe side, takut terlupa kan. That's why kita encourage you tanya apa yang anda lihat, dengar dan rasa ya bila anda dapat capaian matlamat ni. Sekalikan VAK tu we ask together. Kita tengok dia jawab, mana yang dia respon dulu. Kalau dia respon K dulu, then you boleh tanya lagi, did you hear anything? Did you see anything? Just repeat the question kan, walaupun you dah tanya kan. Contoh dia VAK, you tanya tapi dia jawab K. Then then you dapat jawapan K kan. Tapi you want to know whether dia dapat nampak ke dengar ke bila dia capai matlamat. So you tanya lagi, okay, do you see anything? Tengok dia boleh jawab ke tak. Kalau dia kata, I cannot visualize ke atau I don't see anything. Ataupun bila dia jawab, saya nampak, saya rasa, tetap rasa jugalah kan. Contoh kan, kalau saya dengar, okay, then you can see lah kalau dia punya respon tu, then kita boleh detect kat situ lah. So itu the whole idea is, dia ada banyak perspektif lah, tapi the whole idea is to detect the VAK dia tu. Nombor 2 tu, kira lah kita nak create dia punya wayang minda kan. Okay. Jadi itu basically about the VAK lah. Ada lagi soalan? Kak Mus, kalau tentang kita explain dengan peserta lah, penapis ni kan. Okay. Kalau kita dah cerap semua apa yang kita nampak, lepas tu penapis tu kita dari segi explanation kita explain yang bawah ni dulu ke atas dulu ni? Actually kalau saya tengok yang besar tu kan, dan DDG is the biggest lah dekat atas tu. Jadi bagus you explain DDG dulu lah, meta model tu. Kemudian you can explain meta program. Then you can explain values and belief. Bagus juga lah. Itu I punya map lah. Tapi yang 2 utama adalah DDG, the meta model dan meta program. Masih you explain kat dia orang sikit ni because you are not going to tell everything about meta program. Cuma nak bagi contoh je apa maksud meta model kan, apa maksud DDG tu, you just bagilah define, bagi contoh. Bagi contoh ayat, orang ni mungkin dia cakap macam ni kan. Then delete distort contoh generalize tu, contoh dia apa.
Tapi kita nak bagi tahu dia jugalah, walaupun dia cakap macam tu, DDG ni bukan kata negatif. It's not about negatif. So it's about kegunaannya lah. Kegunaannya kadang-kadang can be positive, so dia boleh challenge diri dan sebagainya kan. So the purpose tu, you have to tell the purpose. So bila kita dengar orang bercakap seperti ini, kita nak respon macam mana. Itulah. Dan meta program pun samalah. Bagi contoh sikit lah. Ira bagi contoh lah. Ambil yang selalu paling kuat adalah internal dengan external. Dan juga moving away, moving towards. Ni dua meta program yang kuat lah. Yang kita boleh bantu orang faham lah. Sebab orang selalu dia ada masalah communication dengan orang internal. They do not know how to communicate with people yang dia lebih internal kan. Itu selalu challenge kat situ lah. Sebab contoh macam saya selalu bagi contoh lah, getting approval from you punya bosses tu kalau dalam konteks kerja. Atau kalau dalam konteks menjual barang, saya bagi contoh, kalau orang external, bila you jual barang, you tak habis cakap pun semua dah berebut nak beli. Tapi orang internal, you suruh dia orang beli pun belum tentu dia nak beli kan. So dia akan ambil masa, dia fikir dulu bagus ke tak bagus ke, dia akan ada banyak soalan dalam diri dia. Jadi dia akan buat keputusan lambat lah. Dia nak beli ke dia tak beli ke, dia akan ambil masa untuk fikir dan proses. Tapi kita jangan bagi tahu dia belilah. Jadi bahasa apa yang kita nak gunakan untuk jual pada orang internal. Jadi contoh kan boleh kita, tuan-tuan perempuan, saya ada produk ini sangat-sangat bagus, telah menjalani kajian saintifik bla bla bla. Orang internal sukalah kan, yang orang AD ni kan, dia kan sukalah sebut kajian saintifik semua tu, dia sukalah. Jadi dan bayangkan, cuba tuan-tuan perempuan bayangkan bila tuan-tuan makan satu produk yang menjadikan tuan-tuan sihat, segar, bertenaga, apa yang tuan-tuan perempuan akan rasa? You ask them to think kan, how would you feel if you guna satu produk dan dia value for money? What do you think about that? So kita tanya dia, kita tak suruh dia kata beli kan. Itu untuk orang internal, you punya bahasa yang you gunakan untuk jual barang macam tu lah. Tapi untuk orang eksternal senang je kan. Oh, produk ni bagus, ni makan ni, dia boleh ni. Cepat je lah dia beli kan. Macam tu. Yusri macam mana Yusri? Yusri kalau beli barang senang cepat beli ke? Orang-orang senang. Senang. Kalau Shopee 88 tu beli. Tak payah fikir-fikir. Fikir lah. Jadi that is why macam Ira punya concern tu kan. So you kena customize you punya language, nak jual program. Untuk orang internal apa bahasa, untuk orang eksternal apa bahasa. Saya selalu ingat itulah. Because Haji selalu cakap, these are the two kategori yang paling susah nak jual orang internal lah. Ambil masa fikir dulu kan. Bagus ke, betul ke. Saya tengok konteks. Ada masa saya jadi eksternal, cepatlah saya beli. Tapi ada masa saya jadi internal, jadi lambatlah saya beli. Macam tu. Okay. So dia tak ada pakai purata lah. You got to, you have to assume you punya customer macam tu lah. Good question. Saya pun belajar sesuatu. Meja okey ke meja? Meja Azhari? Ada. Senyap je meja, tak dengar suara. Dia tak ada. Oh. Apa dia? Tidur? Terlena dia. Tak ada apa nak tanya. Tak apa meja. Pasal saya ni is not technical punya sangat. Saya dah rasa macam technical. Confuse lah saya. Rasa dia technical. Okey. Ni semua kalau tanya saya ini banyak technical lah ni. Kita nak tengok orang pun saya is not technical man lah. Saya tahu. So saya prefer macam kata yang saya selalu saya pergi bagi talk pun dia
saya bagi surface saja. Kalau nak further, saya cakap kau pergilah kat Akademi NLP. Saya recommend macam tu lah kan. So itu je. Saya tak ada more, saya takkan cerita apa dia sistem representasi apa semua, tak ada lah. What is NLP? What is Meja. Yes, nanti. Meja lepas ni janganlah cakap dengan dia orang pergi kat akademi. Cakaplah pergi belajar dengan Muslimah. Orang pun buat juga program bawa akademi. Kan? Tak ada masalah sebab tapi bila saya akan cakap akademi tak semestinya saya akan bagi tu macam ada pernah juga saya bagi kat Su juga. Saya tak bagi akademi mula saya lepas tu kondi lah kat Su. Lepas tu dia dah deal kat Su, tengok tak jadi pun. Tak tahu apa yang dia dia saya tak tahu lah kan. Saya bagi dia at least bagi tahu dia NLP ni what NLP can do for you. What benefit NLP can give for you or your organisation. Yelah, tapi saya bukan saya yang nak tu, saya nak bagi dia at least macam benda ni ada knowledge. Yes, itu je saya. So that's why saya tak more kepada technical ni nak tanya. InsyaAllah ada je saya bagilah. Kan? Faham. Tapi memang ada a few sebab Haji kata dia dah tak buat sebab dia bila dah buat mega event, dia tak malas nak layan kecil-kecil ni, runcit ni dia malas nak layan. Tapi bila ada lagi orang yang nak request training, in fact ada a few people memang nak belajar. Jadi saya cakap dengan dia nanti, saya kata kalau ada kita boleh buat memang program buat akademi pun sebab CJ pun CJ akademi tapi kita certified trainer run the program Yalah. Macam tu lah. Macam tu lah. Saya pun banyak kalau dia orang tu, saya takkan saya nak kata, kalau you nak you pergi jumpa dekat Mr. A. Tak cantik lah kan. Akademi lah. Saya akan cakap pasal akademi. Tak apa. Raja Jepura Midori. Tak maksud saya. Bila dia betul-betul nak nanti then saya akan bagi contact person lah. Bukan terus cari akademi macam tu. Okay. Faham. Okay, ada lagi apa-apa nak tanya ke yang anything that you all nak tanya? Ini yang ialah itu that was the apa kata tu benda yang timbul semalam lah kan. Jadi saya saja nak share apa benda tentang kepala manusia tu lah. Kalau ni soalannya sebelum tunjuk ni Ira tahu kan? Before you show this slide mesti ada soalan ni kan? Apa yang menjadikan anda seperti anda, saya orang lain seperti mereka? It's good to use this question, Ira. Saya selalu dalam saya punya classes, online classes, saya memang guna yang ni lah. Share slide nanti Kak Mus, boleh tak? Boleh. PM. Rasih. Kak Mus, kita orang kat sini, kita punya grup ni, apa-apa semua share kat sini je. Contoh macam macam Ira itu dia nak buat dia ada event. Tu dia akan macam-macam dia present kat kita lah ni. Seorang ni top up sikit macam tu je. You all tak bagi saya masuk grup, apa-apa saya boleh post je dekat grup you all. Okey je. Pandai dia reframe kan. Kita orang semua sharing je. Ada tu saya dah bagi dekat Tok T satu slide. Ada. Tapi yang ni rasanya lain sikit kot Tok T sebab yang ni saya buat ni lain sikit. Yang ni saya buat untuk grup lain. Yang ni tak apa since you all tanyakan kejap. Ini saya buat untuk kelas saya dah buang-buang sikit lah sebab tu ada orang minta kan. Yang ni saya buat untuk kelas pengendalian emosi diri dan kesihatan mental. Ini biasalah ni slide ni pernah tengok kan. Ini saya sebab dia orang kata nak kendali mengurus stres kan. Jadi saya mulakan dengan SEE, Significant Emotional Event. Ni you all boleh adjust lah, ni saya punya buat sendiri lah ni. So bagi tahu daripada masa lalu, masa kini, masa hadapan. Jadi sepanjang kehidupan kita, ni tahu kan, sepanjang kehidupan kita daripada kita lahir sampailah masa kini, banyak sangat yang kita lalui. Ada pain,
jatuh. Kita ceritalah masa kecil-kecil kan, jalan-jalan jatuh luka, sakit, pain. Lepas tu dapat nombor 1 dalam kelas, pleasure. Lepas tu cerita lagi apa yang pain, putus cinta, pain. Bagilah contoh yang menarik sikit kan. Jadi ada banyak pain dan pleasure sepanjang kehidupan kita. Ini dipanggil SEE kan, so you boleh explain yang tu. Jadi from now the question is, kita berada pada masa kini dan kita tak tahu masa hadapan apa yang berlaku. The question is, apa yang anda mahu? Ini senanglah kalau you nak explain well form outcome ni. Okay, and then jadi tapi saya sebab ni tentang stres, jadi saya tanya diorang apakah aspek diri yang perlu diurus. Okay, saya nak letak gambar-gambar yang tertentu, tahulah dekat Google tu kan, sebab banyak copyright kan, ada copyright punya isu, jadi saya ambil gambar daripada diorang punya website lah. Okay, and then nak saya tanya, explain kat diorang, biasa kita dengar nak urus stres, aspek diri yang perlu diurus ialah physical, mental, spiritual. Ini biasa dengar, semua orang biasa dengar kan. Saya andaikan, tak apalah, however you want to see it. Then saya mention, tapi sebenarnya aspek diri yang perlu diurus ada 7 lapis diri. Saya bagi tahu tapi saya tak explain semua. Dalam kelas ni saya nak cover cuma 3. Physical, mental dan spiritual. Tu je saya mention lah. Tapi ni untuk makluman, ni saya belajar ni dari kelas Datuk Jai tau yang 7 lapis ni. Jadi kalau nak tahu kena masuk kelas Datuk Jai lah. Yang Datuk tak boleh masuk tu kan. Yang Science with Energy. Ada lagi kelas tu bulan Oktober Datuk T. Boleh. Nanti kita join. Boleh. Siapa nak masuk? Okay. Then, okay, saya cerita. Jadi, first physical. Bila nak manage stress, kita tengok pada physical kita. Jadi yang pertama adalah OTAK lah. O yang pertama adalah otak. So mention lah, otak ni saya tunjuk otak cantik, otak cerdik ni Dr. Rizal punya kelas lah. So kalau otak kita cantik, cerdik, ni rupa dia. Kalau tak cantik macam ni lah rupa dia. Jadi, tak cantiknya. Memang tak cantik. Jadi apa yang menyumbang kepada otak kita yang stres ni, emosi kita lah, makan tak jaga whatever kan. Dan jadi apa nak buat? First buat breathing. Ni bagilah ada standard yang kita dah belajar kan. 555. Tahu kan 555 tu untuk kita alert. 478 untuk relaxation kan. Tu tahu kan? Okay, yang tu dan cakap pasal T, tadi O ni T. T adalah tidur. Tidur 5 to 7 hours. Paling lewat 11.30 dah kena tidur lah. Ini yang disarankan. Tapi selalu tidur lambat. Okey, bagilah poin ni lah. 7 perkara yang menyebabkan yang mengundang 7 petaka jika tak cukup tidur. Okey, ini nanti boleh gunalah. Okay, so A adalah activity. So kita kena ada bersenam, kena bergerak dan sebagainya supaya badan kita sihat. Semua pandailah you explain kan. And then K adalah kudapan, iaitu makanan. Ni bolehlah you explain. Kita have more buah-buahan dan sayuran, kena ada protein. Semua kena ada tapi kena seimbang lah. Dan saya mention elakkan tiga perkara, gula putih, beras putih, tepung putih. Tu saya cakap dengan diorang lah. So kalau you nak pergi in depth, itulah. Okay, itu bab fizikal lah. Then bila masuk bab minda, saya explain dengan diorang tentang saya bagi tahu sikit lah what is happening in the mind kan. Jadi saya minta ajak diorang kenal diri dulu. You know you orang macam mana, V atau A atau K kan. Dan kenal you punya bos macam mana, rakan sekerja macam mana. Bila dah kenal, macam mana nak komunikasi dengan diorang. This is the test lah. So explain yang ni, saya tak tunjuk sesuatu, just bagi ni untuk diorang baca. And then saya saya explain this one. Jadi kita semua ada 4 kuasa, dalaman dan luaran. Kuasa berfikir, beremosi, bercakap dan bertindak. So jadi explain kat dia pasal bulatan
kehidupan ni, sebab kadang-kadang minda manusia ni dia don't know what to, tadi kan ingat tak yang timeline tu, what do you want. So saya minta dia orang kena pasti yang ni tadi, yang ni pernah tengok kan, dia dah pernah tengok kan. Okay. So kita suruh dia plot lah. So dia plot, tengok you punya will ni balance ke tak. Then explain lah, kata let's say you are at 4 tapi now you are at 4 untuk perhubungan. Tapi sebenarnya yang you nak, lepas tu you nak go to 7. Jadi from 4 to 7 there's a gap lah. Jadi you know where you are and you know where you want to go. Ini secara umum tapi kita cakap dengan dia lah, kalau lagi spesifik lagi bagus. So chunk down. So explain matlamat tu. Puan Mus sekejap. Nak tanya yang sebelum tadi ni. Puan Mus kata tadi macam mana tadi 4 to 7, maknanya contoh, kalau macam mana tu maksud dia? Let's say ambil kewangan lah, senang Okay. Kewangan, saya bagi kepada 10 skala untuk setiap aspek ni. Katakan sekarang kewangan saya lah contoh saya kewangan saya sekarang pada level 2. Tapi ni level sekarang lah. Dan saya nak improve saya punya kewangan kepada level 6 contoh. Jadi tapi kita shade yang current dulu. You know where you are, you punya level kewangan sekarang kat tahap 2 dan you shade dengan lain color, kata nak pergi ke tahap 6 contoh. Jadi you want to move from 2 to 6 contoh. Jadi you know there is a gap kan. So you dah kena pastilah ada gap di situ dan you want to improve kewangan. Jadi dia boleh plot untuk semua area keluarga, contoh keluarga, sekarang family mungkin dari segi aspek perhubungan dengan keluarga lah contoh, ataupun whatever lah. So dengan keluarga ni mungkin at level 3, so nak improve ke level 7 contoh kan. So these are the things yang kita boleh bantu dia, sebab kadang-kadang bila kita tanya dia orang apa yang anda mahu, dia tak boleh nak fikir banyak sangat. Dia tak boleh nak macam so bulatan kehidupan adalah satu cara untuk dia orang fokus. Look at kejayaan. Ada tak anything tentang kejayaan you nak improve? Kita tanya dia tu. So kejayaan anda sekarang di mana? Do you want to improve on kejayaan? Yes, Kalau sekarang level berapa? Kata level 3. Nak improve ke level berapa contoh? Level 5 contoh. So let them decide lah. So tapi maknanya Puan Mus, kalau bulatan ni kalau kita nak buat, it will take time lah sebab kita kena buat satu-satu kan. Setiap satu ni dia ada skala dia yang tersendiri. Betul. Jadi dia pilih yang mana more important kan? Boleh juga. Yang mana tapi secara keseluruhan maksudnya dia boleh plot. Kita bagi dia dalam 10 minutes lah. Saya bagi where are you now at kejaya, where are you now at kewangan, you determine and you punya current situation, then you know where you are, then you shade another color, you nak pergi ke level berapa. Jadi dia boleh nampak lah kat situ. Contoh. Jadi maksudnya kalau nak buat detail memang ambil lama. So itu let them work at home lah. You boleh bagi dia assignment di rumah lah. Dan mungkin juga Datuk nak suruh dia buat kewangan. Ni sekarang kewangan satu portion. Dia boleh buat bulatan kewangan saja. Kewangan simpanan, bisnes, gaji tetap contoh. Apa lagi yang dia dalam kewangan? Investment. Jadi dia boleh pecahkan lagi kewangan tu into orang kata dia pergi chunk down kan. Dia boleh chunk down kewangan tu into different areas. Pun boleh juga. Maksudnya adalah untuk kita bantu mereka kenal pasti bidang mana yang dia nak perbaiki so that dia boleh tetapkan matlamat untuk area itu. Itu sebenarnya the purpose of this lah. Tapi this one is very interesting. Sebab kalau kita boleh go into deep lah for each one ni, is very good lah, but it will take so much time to do it kan. Tapi kalau Datuk buat session ini je macam nak buat matlamat kan, mula dengan bulatan kehidupan ni, satu session ni pun dah cukup nanti lah. Tak payah cerita lain-lain dah Datuk. Just ambil bulatan kehidupan ni and terus work on the punya well form outcome.
Dan nak improve goals and outcome je lah kalau kita boleh buat yang ini seperti ni. Betul. Banyak dah area kan? Our presentation is all about this je. Then we can go into detail. Ya, betul. Exactly. Ira dengan Yusri dah nampak dah nak jual program apa lepas ni? Satu slide tu pun actually kan saya tengok lah kawan-kawan yang lain kan bila buat program macam Mayana tu. Satu topik tu je pun boleh dah jadi dia punya training session. Saya sangat-sangat kagum dengan Mayana tu. Dia buat apa benda hari tu saya tengok. Just satu subject matter dalam yang kita belajar NLP ni, itu pun dia dah boleh jadikan 2-3 jam punya session. Berarti kita kena relook at our presentation. Exactly. Tengok balik. Kita nak bagi semua sekali nak bagi. Tak boleh kan? Betul. Saya tumpang gembira je Tok T dengan Tok Ros. Sekali tu kita jemput Puan Mus. At the same time, Puan Mus, actually I'm learning. Macam bangga bila kita dah buat presentation tu, baru nampak gini. Macam yang kepala manusia tu lah. Dulu saya tak faham betul. So bila dah dibagi peluang untuk buat presentation tu, baru gini. So saya tanya tadi just to confirm what I is right or not kan. Selalu tanya saya, okey ke? Saya kata apa yang dia tanya tadi Puan Mus tadi, tu semua tu yang dia buat. Memang saya serahkan sistem representasi diri, memang saya serahkan pada Tok Ros. Dia dah boleh buat dah kan. Lain kali saya tumpang semangkuk dengar lah kat belakang tu. Tengok kan. Alah segan lah kan. Dia tak bagi. Saya nak try tumpang pun dia tak bagi. Kecil tu. Itu orang luar, bukan kita. Orang luar punya program. Betul. Kalau in-house program susah sikit lah kita nak masuk. Kalau public program tak apa. Betul. Okey. Boleh teruskan. Tengah azan. Tengah azan Saya pergi next slide sementara tu. Okey. Ni dah faham. Dah balik ke belum? To the case dah turun. Okay, alright. Ini dah explain dah tadi. Ini actually gambar yang sebelum tu, yang tadi tu saya buat sendiri. Jadi kalau dalam slide yang ni dia dah masukkan siap. Ada BAK kat sini. Kenapa SEE ni punca sebab dia apa semua kan? Pain dia ni because benda yang membuat dia painful adalah benda yang feeling lah. What happened last time sejak lepas dia lahir sehingga ke suatu waktu yang menyebabkan the pain dia tu doesn't go away adalah not because of apa yang dilihat dan dengar, tapi apa yang dia rasa. Dia lihat dengar tapi rasa tu the because of the K masih dalam diri dia tu yang menyebabkan pain tu tak hilang. Itu yang nak kena explain lah, sebab macam
trauma ke apa semua kan. So itu orang kata nak overcome is to get rid of the pain lah, to get rid of the care feeling tu. Okay. Jadi inilah why apa semua ni, ini biasalah kan. Score model ni you all are you conversant with the score model? No. Masa coaching ada tak Haji mention pasal score model dalam coaching? Adalah in passing. Actually score model ni saya bila Haji buat coaching groom week kan, Suruhanjaya Koperasi Malaysia di Pasir Salak dulu. Kita buat coaching program untuk diorang 3 hari macam tu. Lepas tu ada follow up coaching session lah di negeri masing-masing kan. Haji guna score model ni. I learn during that class. Jadi saya ada buat sharing lah bila webinar semua gunakan score model. Score model ni pun interesting juga lah. Yang Yusri tanya saya kan, menarik, ingat tak aplikasi yang saya posting dekat FB pun ni? Yusri kata menarik tu. Ni lah score model ni. Penyelesaian teknik penyelesaian masalah menggunakan score model. Ni pun kena belajar ni, asing lah, tuition hari lain. Okay? Okay, boleh. Hari tu saya dah buat ni tuition dengan si Hafiz. Hafiz pun ada you all juga. Dia contact saya, almost free tak? Free, boleh tak video, boleh tak Zoom kejap? Boleh lah. Lepas tu dia tanya, dia ada isu dan tanya macam mana nak handle group ni kan. Saya tunjuklah score model ni. Lepas tu dia buatlah coaching. Saya pun tak tahu coaching tu, saya ingatkan group coaching. Rupanya usahawan tu ada masing-masing isu masing-masing sendirilah. Tapi dia gunalah coaching teknik tu. Settle lah tu. Okay. Ini Hanina punya slide ni. Anda tahu ke apa yang anda mahu? No or yes? Padahal you nak guna ni. This is, kalau dalam score model, kita selalu macam dalam ni pun, coaching biasa pun Haji mentionkan. You punya present state, what is your desired state. So, ni matlamat ada jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang. Ni dah, you all dah tahu kan. Ni soalan dalam soalan dalam nota ada NLP yang ni kan, yang this one. Kemudian tu so ni tadi pasal stres kan, jadi ubah minda untuk mengurus stres dari aspek minda adalah untuk ubah minda. Jadi untuk ubah minda, ubah kepercayaan diri. So saya bagi contoh lah, saya tak boleh berjaya. Tanya pada dia, apa kata jika saya berjaya? So reframe the mind, ni reframe lah kan. Okay, latihan masuk untuk sistem kepercayaan diri. Ni bagi latihan. What you all can do is bagi contoh, then you all can make up the exercise lah. Macam contoh Ira bagi soalan ni pada diorang kan. Give the soalan, tengok macam mana dia reframe kepercayaan baru. Dan baru you tunjuk slide yang ni lah. So maknanya you kena buat slide yang kosong dulu lah. Just this statement. Nanti baru tunjuk ni kesan, perasaan kan. So ni kepercayaan diri yang baru. Apa kesan dia? Apa kesan fisiologi? Okay. Okay, ni emosi pula. Mengurus stres dari aspek emosi. Manusia sentiasa berada dalam keadaan diri tertentu pada setiap masa. Ini Haji selalu cakap kan. So, I ask them apa contoh-contoh keadaan diri manusia. So, masa bagi slide yang kosong. Buang ni semua. So, when they orang bagi the input tu, then you tunjuklah slide yang ada contoh ni. Okay. Sedih pun keadaan diri, murung pun keadaan diri. Okay. Then teknik pertama, pernafasan ni kita dah buat tadi kan, so mention lagi sekali lah. So untuk overcome, do the pernafasan. Kedua, ambil wuduk lah. Ketiga, if you marah, dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau duduk, baring. Ini yang disarankan kan, kita boleh guna share this. Then buat state management tu lah. Saya hari ni saya ceria, fokus, bertenaga, incantation lah. Dan ni bila you tekan ni, rasanya yang ni saya dah buang dia punya link.
nanti you linkkan dengan Tony Robbins. Ni ada. So you klik ni lah. Nanti ni saya punya dah siap ni. Mana you klik ni dia akan keluar lah. Keluar ada. What you want to do is train a new one. So starting when I was 17, I started doing incantations, not affirmations. Okay. Affirmations go, I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy. Say stop, What's the problem? You haven't changed your what? Your what? Physiology. If you don't change your physiology, you won't get anything. So an incantation is not only you speak it, but you embody what you're saying with all the intensity you can. And you do it with enough repetitions that it sticks in your head. Like It's a Small World, now the conversation in your head is always the same and it gives you what you want. So use your body and your voice. Okay. So boleh guna ni lah untuk you punya kelas. Dah siap link dah. Thank you. Okay. Untung semua orang ni. Aku juga yang tak untung. Kan. Pula meja boleh guna apa? Apa yang tak untungnya? Semua boleh buat bisnes. Aku tak boleh buat bisnes. Boleh meja kan. Meja kena pasang assistant lah kat sebelah. Meja cakap. Ada. Sebelah je tekan je. Kau risau? Okay. Next. So kemudian lakukan repo dengan diri sendiri. Salah satu cara untuk mengatasi emosi, repo dengan diri sendiri. Saya cakap dengan dia orang. Kita ni sibuk suruh repo dengan orang, tapi dengan diri sendiri lupa nak repo. So macam mana nak repo diri sendiri? Pagi-pagi bangun tengoklah kat cermin tu kan. Bagi salam kat diri sendiri. Kata, Ira apa khabar? Good morning Ira. Ira, you look great today. Thank you Ira for supporting me all this while. Contohlah kan. So kalau praktikal kan, macam masa webinar, suruh dia orang ambil handphone tu lah. Ambil handphone ke, ambil mirror ke. Look at the mirror, ask them to talk to themselves. Tu boleh buat praktikal lah. Contoh lah. Itu apa ni, boleh cari contoh lain. Okay. Then for the Muslim, then kita mention lah. Bila dia solat, sujud, kita bagi tahu sujud tu sendiri dah membantu kita punya pengaliran darah yang bagus dan sebagainya lah. You all can add lah this one kan. Dan kita tunjuklah, tengoklah kesan bila sujud pun tengok dia punya kesan. Ada beza otak bila sujud dengan tak sujud. Jadi dia ada positive impact. Ni pun tengok gambar otak. Otak ni rupa betul-betul rupa orang sujud kan. Wah, ni plus ni dah terus ni siap dah ada gambar otak sini. Okay. Then bolehlah nak apa, nak menambah menambah. Okay. Menyauh kecemerlangan diri. Satu, kita nak pasak minda kan, nak pasak dalam diri kita, pasak minda menggunakan saya guna ni lah yang mind to muscle. Ini semua orang boleh buat. Kalau webinar pun kita boleh seorang buat. Kita tunjuk dekat dalam kamera kan, kita tunjuk point dulu, pegang jari kan, ni bahu ni kan, lepas tu tunjuk next point kat mana, kat siku, then dekat sini antara siku dengan pergelangan tangan kan, then dekat belakang palm lah. Okay. So bila dah tunjuk dia orang point-point tu, ni point idea, ni kepercayaan, ni keputusan, ni apa, then buatlah yang dia punya words. Cakap dengan dia orang contoh. So kalau buat dekat student ataupun buat dekat workers kan, saya seorang pekerja cemerlang, tu boleh tukarlah, you change, ikut customize according to you punya target group. Kalau Ira handle staff, saya seorang pekerja cemerlang. Itu idea kan. Saya percaya saya seorang pekerja cemerlang. So that is belief. Saya putuskan saya pekerja cemerlang. Saya lihat, saya dengar, saya rasa saya pekerja cemerlang. Tindakan, kalau dia bukan ni, Ira tukarlah ni, whatever So contoh kalian, okay, setiap hari saya solat 5 waktu, melaksanakan tugas yang diamanahkan dan menjaga hubungan saya dengan orang lain. Ini contoh tindakan ni, diorang boleh choose apa ayat diorang nak. So dia prepare dulu ayat tu, then
then dia sebutlah, tekan anchor at that point and say it. Itu dia. Jadi they have to decide apa tindakan dia nak buat. Tapi bagusnya jangan panjang-panjang sangat, yang mudah yang diorang boleh amalkan dan ingat dan boleh diamalkan. So bagi contoh yang simple lah, macam student setiap hari saya rajin laksanakan kerja sekolah, lepas tu bincang dengan rakan-rakan dan hormat pada guru ke whatever lah. So apa tindakan yang dia nak buat tu tapi kalau bagus tindakan dia kita tak spesifik lah, kan, tak nak tindakan yang kabur kan, tindakan yang spesifik. So ini contohlah. Alright, jadi so bila dia, lepas tu slide down lah. Tahu kan Mighty Muzzle, lepas dia buat tu slide down daripada yang bahu tu sampai ke belakang tapak tangan, urut ke bawah lah. Jadi dia anchorkan semua point-point tu. Ini sebenarnya banyak dah cara kan, tapi sebab webinar tu cuma 3 jam je, 2 jam saya punya ni, jadi saya ambil yang quick win lah, tips yang mudah dilaksanakan. So ni saya letak dalam ayat, dan last ni saya end up macam ni lah. Allah anugerahkan satu kuasa utama kepada setiap manusia. Apakah kuasa itu? So ni saya tanya soalan, dan tengok dia orang boleh jawab tak, dan adalah kuasa membuat pilihan lah. Pilihan nak buat ke tak buat ke, nak belajar ke tak belajar ke, kan. So pilihan nak beremosi macam mana. So this is so I wrap up dengan that statement lah for last ni, untuk mengendali emosi dan kesihatan mental. Saya kelas tu 3 hari, tapi dia bagi saya session saya 2 jam. Yalah, nanti saya pas dekat Dr. Roziati, nanti dia pas kat Yola. Boleh. Ada soalan nak tanya? Iron Man tu. Tak, yang ini dah ni, terima kasih. Cuma saya nak tanya pasal coach punya punya sijil. Coach punya sijil tu. Okay. So macam mana sebenarnya dia punya syarat? Boleh apa ni tak? Okey, untuk dapatkan persijilan coaching. Yep. Syarat-syarat dulu. Syarat-syaratnya? Syarat-syarat, sebab itu kata memang tak boleh untuk yang sama-sama kan. Nak dapat ni gold sticker. Maksud yang apa? Yang sama-sama tu apa? Maksudnya sekarang ni kami bertiga ni masih lagi sijil dengan bersyarat. Maksudnya tak ada lagi sesi coaching dengan yang betul punya. Sebab macam saya nak dapat pun agak susah dia punya coaching tu. So kami buatlah antara kami. So difahamkan dah memang tak dibenarkan ya. Macam ni lah, saya ni kan, you tahu kan Tuan Haji tu kan option. Saya ni mengikut pengalaman saya pun tak nak pandai-pandai lah. Ini kalau saya kata boleh, nanti tak boleh. Jadi sebelum ni pun Haji tak Haji actually dia dah stress out to the participant sebelum ni, kata dapatkan coaching tu bukan yang dah masuk kelas. Itu yang saya tahulah, tapi nanti saya takut macam ni. You all boleh tanya Haji. Bagus tanya Haji dia direct. Siapa nak tanya Raji, nak tanya dah terus payahlah. Tapi you nak tanya Haji pun boleh je, WhatsApp dekat Haji. Tapi saya takut macam ni. Kalau saya pernah dengar, saya ingat dulu ada coach yang cakap, dia kata saya susah nak dapat coaching. Dia punya marah lah. Dia cukup marah kalau dia kata you tak susah nak dapat coaching. Jadi kan sebenarnya macam usually kena wawarkan lah. Wawarkan free coaching lah. You kena wawarkan lah dekat grup you, siapa nakkan free coaching.
Saya selalu nampak Dah Ira buat. buat kan. Dah buat kan. Dah Pun buat dah cuma buat. saya pun dah buat cuma memang tak ada ni kan, tak ada yang nak apa ni. Macam mana? Tak ada yang apa? Tak ada yang nak volunteer. Willing lah. Hari tu siapa? Sajulia kan? Sajulia. Sajulia kan one of our tu. Dia pun masa tu dalam proses nak certifykan dia punya ni lah. Dia kata dia susah nak dapat. So finally masa dia datang program, I cakap ni macam ni. Dia dah nak give up dah sebenarnya. Sajulia tu masa tu dia, Sajulia ni kan dulu dia PA Datuk Seri dia Yusof. Dia nak give up dah. Saya cakap dengan dia macam ni. Kata, Ju, you fikir balik, you nak give up. You rasa-rasa Datuk Seri cakap apa? Cakap macam tu dengan dia. Dia tak jadi give up. So, I cakap, dia kata susah nak dapat klien. Tak apa, when you come to KL, ada program, I arrangekan lah coaching. So, my sister lah masa tu. My sister lah, Laila, lepas kelas tu, dia duduk dengan Laila. Dia coach Laila. Jadi, saya benchmark lah. Jadi buat macam tu lah. Tapi kalau sekarang ni rasa boleh diterima coaching melalui Zoom kan. Kalau nak benchmark, saya boleh benchmark. Nanti saya tanya kawan saya siapa nak coaching. Boleh je tanya. Ira dah settle lah? Belum, tengah coaching tu adalah. Itulah tengah praktis. Bila dah ready baru saya buat video dengan dia. Rasa macam tak apa ni lagi lah, tak mantap lagi lah bagus. Sebabnya aku tak ikut aku lagi ni. Terus pun belum lagi terus ada sebenarnya kan daripada ramai-ramai tu ramai yang tak submit coaching video. Termasuk yang bayar sendiri. Ada juga yang tak submit coaching video. Saya pun tak boleh nak buat apa lah. Diorang kan. Sebab it depends lah whether they want to get the cert or not. Tapi macam you all kan very serious kan. Ada kelas lah, ada tuition lah. Better get it lah kan. InsyaAllah boleh. Masa kita orang, masa saya nak Haji nak certifykan saya untuk meta coaching, saya punya klien, saya punya classmate meta coaching. Kami datang kelas, lepas tu dia sebab dia nak tengok coaching structure tu kan. Okey, alhamdulillah lah, lepas lah. So tu dululah meta coaching lain cerita kan. Tapi yang ni Haji nak betul-betul serious coaching kan. Itulah kalau saya ada kan saya bagi tahu kalau saya betul-betul carikan. Okey. Terima kasih. Ada apa-apa lagi ke nak tanya? Okey ke sesi hari ni? Saya pun tak pasti. Syukur alhamdulillah. Banyak ilmu ni. Betul, banyak belajar. Banyak bagus, terima kasih sangat. Alhamdulillah. Anytime lah kalau free nak apa tu nak go macam nak go certain area ke kan. Tapi macam kalau pattern NLP tu macam apa switch pattern ke apa visual squash ke apa semua tu fobia ke tu itu you all rasanya itu tak ada isu kot. You all boleh buat sendiri kan. Puan Mus, yang switch pattern tu yang mana satu? Trainer yang mana yang buat silap tu? Itu pun ada juga kan Haji komen kan? Dia tukarnya katanya. Switch pattern ditukar kata dia. Apa yang ditukar? Dia tak tahu mungkin switch pattern tu dia tertukar dengan vision squash macam tu. Oh, nama je lah. Ya. Itu satu lagi dia tersalah eja. Oh, dia buat switch. Dia nak switch, dia just switch. Dia kata switch lah. Yang salah eja tu, saya dah WhatsApp dia personal. Saya cakap, I kata salah you punya eja tu. I kata salah you mana ada switch pattern, switch pattern. I suruh dia betulkan. Tak sempat dia betulkan, dah kena tegur dengan Haji. Tu yang saya nak cakap, benda-benda yang ya Allah, I tell you, sebenarnya kan
itu yang Haji marah. Sebenarnya kadang-kadang benda tu dia tak pernah ajar pun, benda tu dia jadi kat lain kan. Salah aja pun dia marah. Dia mampun lah. Dan cuma dia punya ayat Haji tu lah. Salah eja ke atau sengaja buat salah? Aduh. Itu yang tak tahan. Kan. Jadi lepas tu ada satu masa ini kawan saya lah, saya dalam kelas tu, kami dalam kelas tu, tapi kadang sebab masalahnya bukan kita ajar diorang nak jadi practitioner, tapi kita ajar diorang certain pattern supaya diorang boleh guna. Jadi pattern yang kami ajar diorang tu visual squash. Kalau kita tak tahu apa konsep visual squash, memang kita akan apply ikut suka kita. Kalau kita tak faham kan. Jadi apa yang berlaku hari tu bila kawan saya buat, dia kata, you nampak apa sebelah kanan? Sebelah kiri you nampak apa? Atas tangan. Which is wrong lah. Saya masa tu saya tak nak komen sebab is in a class. Saya tak boleh nak komen depan-depan kan. Jadi tapi something happen lah out of whatever. Jadi itu bukan visual squash lah sebenarnya. Jadi it's a different pattern kan. Walaupun pattern yang dibuat tu ada impact pada orang tu lah. Tapi tidak boleh dinamakan visual squash. Jadi saya pernah tanya Haji, tapi saya tak mention lah ke Haji. Siapa-siapa tu saya tak mention kan. Saya mention, lepas tu saya tanya Haji. Haji cakap, kenapa visual squash tu memang dia kata adalah memang sphere, bentuk yang bulat, sphere, dan dia kena kiri sphere, memang kanan pun kena sphere. Jadi bila you squash kan, dia bentuk yang sama kan, disatukan, yang berubah hanya warna sahaja. Yang berubah hanya warna sahaja yang berubah. Dia takkan boleh tukar jadi bentuk lain. Memang sebab tu dia disebutkan squash tu memang it's a round shape. You boleh kata crystal ball ke, you boleh kata tennis ball ke kan, but it's a round shape. So imagine dia kata satu bola, tapi saya cakap dia kata there's a ball, okay, on your left tu ada satu bola. Kata bola tu kita mewakili anda yang suka makan kan, tangan kiri anda lah. Anda yang suka makan, apa warna bola tu? Kan? Betul, okey. Lepas tu, okey, letak tangan tu, tadi bagi siapa apa kan berestate. Lepas tu tangan kanan pula. Okay, tangan kanan anda pun, okey, ada sesuatu bola, apa bola tu mewakili anda yang nak diet. Apa warna bola tu kan? So, dia bola dengan bola. Bila squash kan, dia jadi satu, memang bentuk bola juga. Di dalam kelas basic prac, evaluator tau, evaluator yang duduk evaluate the peserta, evaluator ke macam kita kata cube dia letak tu, okey, kiri itu apa, cube, kanan cube, dah tukar cube pula. Saya pun duk lah, masa tu kita pun orang baru-baru kan, kita ni ikut sebiji. Haji kata bola lah, macam tu I belajar macam tu. Haji kata bola lah. Bila orang cakap lain, aku ada benda tak belajar ke? Duk fikir kan ada Haji ajar benda macam tu. So I pun jadi kalau bila masuk Haji selalu hantar saya jadi evaluator atau dekat kebanyakan grup lah, grup Jasmi lah, grup UPSI lah kan. Masa grup Cikgu Jasmi pun bila saya dengar, bila saya tanya soalan, lepas tu sekarang ni saya dah kena berhati-hati cakap. Bila diorang buat salah kan, saya tak boleh cakap ni salah depan-depan diorang. Tapi saya kena reframe balik supaya kita tak nak make the trainer look bad kan. Saya cakap macam yang UPSI lah, ni contoh UPSI lah. UPSI dia buat pattern, visual squash lah, tak silap saya lah. Visual squash. Jadi ada something memang tak ada benda dalam buku tu pun tak ada. Dia tak boleh macam ni. Dia kalau you nak jadi macam Haji kan kreatif. Bila you dah pandai, you buat kat luar sana, you bukan ajar orang, you nak buat pattern tu, buatlah suka hati terapi, you campur ni suka hati you lah. Itu tak apa. Masa you nak ajar basic prac, jangan pandai-pandai tukar yang basic. Tu Haji tak suka. You kena follow.
Kak Surat aku punya. Kamus, maknanya kalau kita nak mengajar, ikut dia punya modul lah. Ya. Tapi kalau kita nak buat, kita nak bantu orang, macam Haji cakap lah, belasah je. Okay. Maknanya belasah je lah kita. Saya bukan nak mengajar orang. Yelah, betul lah. Tak apa. Meja nak buat, masih buat tu, nak buat terapi suka hati lah. Cuma yang nak ambil kira, dia penting macam ni. Walaupun you tak ajar basic, tapi katalah Ira buat satu kelas, you nak ajar dia orang satu teknik. Teknik tu you nak ajar dia orang dan teknik tu you nak ikut buku kan. Teknik tu you kena ikut yang basic. Nanti dia sebenarnya daripada basic tu lah you boleh dah faham banyak benda, barulah boleh jadi kreatif macam Haji tu, tukar-tukar ni, tukar tu kan. Kalau kita basic tak faham, tiba-tiba kita tukar dalam basic tu, susah. Nanti kalau orang tanya, kita nak explain macam mana. Itu yang Haji tak mau tu kan. So apa yang berlaku, yang masa tu bila saya hari pertama Haji datang, dia ada 6 hari kan. Ada 2 hari yang Haji datang tengok, saya pun ikut opsi punya. Hari yang evaluation tu, hari 2 malam lah, Haji tak ada. Haji kata foremost you boleh, kita boleh lah. So saya pergilah tengok kan. Sebab rumah dekat, dia orang buat dekat apa tu, hotel apa tu, di Palma Hotel Ampang kan. So saya pergilah tengok. Jadi saya tengok dia buat, lepas tu dah habis. Tapi dia ada panggil saya ke depan lah komen. Trainer tu panggil. So saya cakap dengan dia orang. Saya kata apa yang berlaku tadi itu sangatlah kreatif. Tuan-tuan perempuan memang boleh jadi kreatif, bagus. It's good for you to be creative. Cuma saya nak pesan, go back to your manual, check with your manual, ikut steps tu dulu. Okay? Follow the steps. Then when you are expert, when you are out there, you can be creative, saya cakap. Macam itulah saya cakap kan. Saya tak nak lah make the trainer look down ke apa benda kan. Tapi benda buat tu memang saya ni jugalah. Itu pun sebelum tu, yang 2 hari sebelum tu pun Haji dah komen dah kan. Ada banyak benda tak betul. Bila tu Haji duduk kat luar, 2 bilik training lah. Popek dengan kita orang. Macam tu. Yalah, saya tengok Haji ada right lah, because dia pakai nama akademi kan, ataupun nama dia punya tu, that's why dia nak ikut dia punya tu. Sebab CJ akademi kan. Yes, kalau dia nak akademi punya standard lah. Okay. Tapi kalau you nak buat sendiri, balon je lah. Yelah. Tapi saya pernah buat Tok T apa, visual squash betul. Kan tu? Bila tu? Lupa saya. Masa kita pergi khusus lah. Kita khusus. Ya. Betul. Tentang pressure kan. Betul. Kamus pun saya buat. Kat Bomoh fobia ada saya buat. Siapa? Saya? Fobia naik sampan ke apa. Naik sampan. Yelah. Tapi main belasah je lah. Belasah je. Okay, so macam itulah lah. Jadi itu tips yang kena ambil kira lah benda-benda. Jadi macam you all are go into especially Tok T dengan Tok Ros, you're going into the trainer NLP punya training kan, certified NLP trainer. Macam yang lain belum. Eventually if you're going into that certified NLP trainer, sebab bila you're certified NLP trainer, you boleh conduct basic NLP practitioner class. Tu beza dia kan. Ada orang tanya saya. So tadi back to Yusri punya tu session bagus. Yusri memang kena tanya lah. Kalau you nak tanya, kalau tak ada nak tanya, kita cari lah klien. Nanti ikut mood lah, tiba-tiba tanya kena mood tak baik lah tu. Aduh. Itulah. Kena balon. Kena balon. Jadi nak tanya tu pun dari ikut waktu tertentu. Saya dengan Tok T dah banyak kali dah kena. Ya betul, kena aja kami ni. So kenapa lah, but for us it's a learning lesson lah Tok T kan. Ya betul.
Saya pun berhati-hati di dalam kelas sekarang ni. Saya senyap je, takut nak cakap. Jadi perlu dia cakap. Dia tanya baru jawab kan. Dia tanya anything sebab lepas group work tu ada apa-apa nak tanya, okeylah tanyalah. Kalau kau tak tanya, hello, senyap je. Kalau tak tanya pun kena marah juga. Cakap je. Tak tahu nak cakap apa. Macam baru ni benchmarking class Datuk Roslina ada kan? Ada baru ni. Tok Kim ada kan? Saya tengok ada nama baru dalam kelas grup benchmarker. Siapa? Ustaz Majid. Memang nama dia ada daripada awal. Habis tu kenapa dia tak masuk? Dia benchmarker ke apa? Tak tahu, tapi Haji masukkan nama Datuk Ana, Tok Ros dengan Ustaz Majid, 3 orang. Maksudnya Ustaz Majid tu nak jadi benchmarker? Itu saya tak tahu, tapi Haji yang masukkan nama 3 orang daripada mula. Memang ada pada awal tu. Memang pada awal dia ada. Datuk Ana memang masuk kelas lah, tahu. Yelah, betul lah. Saya tak tanya, nanti tanya dia lah Majid. Itu dia nak jadi benchmarker ke? Kalau dia ada benchmarker, dia kena masuk kelas lah. Yelah, sebab dia tak pernah datang kelas kan. Dah 3 kali dia tak pernah datang kelas. Tapi masa yang kita buat last batch tu, dia datang jadi benchmarker kan dengan Roslan. Tak ada. Tak ada. Dia masuk dalam grup benchmarker tu. Sebab dia pun sibuk juga, dia kerja kan. Walaupun musim dia tetap pergi office kak. Sebab dia kerja. Ada soalan lagi ke nak tanya? Tak ada dah. Tak apalah. Start ni belum. Belum ada. Okey Jelas. Okey. Yusri nak tanya satu benda. Buku dah settle ke hari tu yang dengan akademik yang outstanding tu? Belum. Tak, dia orang tanya saya. Saya pun tak faham apa. Yusri nak buku yang tak ada tulisan, tak ada tulis kosong kan? Satu tulisan, satu bertulis. Maksudnya 2. Tak, satu yang saya dah bagi tu personalize nama Yusri. Tak ada tulis. Oh, you dapat tak ada tulis? Ya. Saya dah ambil gambar. Tak ada. Kejap Itu saya dapat buku tu, tak apalah. Saya kata kalau Haji tak nak tulis, tak apalah, saya mengajuk lah. Kan, saya, you tahu masa nak post, saya duduk kat rumah anak saya. Jadi setiap buku tu yang ada tulis nama, saya ambil gambar. Macam Ira punya kan, setiap satu saya ambil gambar yang ditulis kan. Yusri punya pun saya dah ambil gambar. Jadi lepas ambil gambar, saya masuk dalam envelope. Tak ada yang masih dapat. You dapat yang kosong. Envelope lain kot. Sampai sekarang saya tak baca buku tu. Mengajuk punya pasal. Jadi buku yang you dapat memang tak betul apa-apa lah. Tulis kat muka, bukan muka depan, dia tengah-tengah sikit dah. Kat tengah sikit je, cuba cari. Mungkin ada. Cuba cari dia kat muka ketiga. Ketiga, dia bukan buka dekat kulit. Bukan dekat the first page tu. Ya ke? Nanti saya tengok dulu. Cuba tengok. Kalau apa saya beritahu. Sebab saya sekarang nak letak kat library satu, library office satu. Tak, you check dulu buku tu. Sebab memang saya dah ambil gambar terus masuk envelope. Sebab kalau you kata tak kosong, saya risaulah buku tu gimana. Sebab memang bag saya balik tu memang kosong lah. Okey. Alright. Nanti saya nanti WhatsApp kat Mus balik. Kalau buku yang kosong memang Siti yang kena post. Siti confused dengan saya. Cik kata tak pernah nanti saya tanya Yusri. Okay, once you ni confirm yang kosong nanti yang tak ada tulis apa-apa tu, tak ada Haji, maknanya Haji tak sign, tak ada tulis apa-apa tu, memang Siti yang kena hantar lah. Alright. Belum bayar lagi kan? Yang itu belum. Okay, kalau bayar pada Siti lah. Okay. Alright, so terima kasih semua. Okay, terima kasih Puan Mus. Alhamdulillah. Lain kali kalau nak ajak saya, lain kali nak ajak saya masuk kelas boleh lah. Kita okey je, nak cari ilmu okey je. Kan? Betul-betul willing. Saya pun suka juga revision. Kenapa saya pun bila buat macam ni, saya pun okey, saya pun jadi
mengulang balik lah kan. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. So jumpa lagi lah. Okay. Lepas ni ada pertanyaan dengan Kak Mus boleh WhatsApp, sebab mungkin lepas ni saya buat komunikasi punya program, tapi saya ambil NLP punya method lah. Boleh. Ira nak Zoom dengan Kak Mus je boleh, no problem. Okay. Nanti saya tengok outline dulu semua tu, mana yang macam ni saya contact Kak Mus. Saya selalu orang consultation dengan saya. Daripada saya kerja macam tu, ramai orang jumpa saya tanya. Saya pun suka juga sharing-sharing. Lagi dapat ilmu kita sharing ni. Kan. Saya pun belajar sesuatu. Yes, kita belajar melalui kita punya sharing. Ya, betul. Kita kat sini macam ni lah Kak Mus sebenarnya. Sharing-sharing je. Sharing. Update. Tak ada apa pun. Ini ada sini. Tak apa, saya okey je. No problem, insyaAllah. Ada masa weekend lah macam ni kan? Kami memang hari Ahad. Hari Ahad Oh, okey. Almost every week. Almost every week Kira macam tuition lah ni, tuition. Tuition lah. Okay lah. Saya sebenarnya hari ni tak masak lagi. Makan ringan je tengah hari ni. Malam lah makan heavy sikit. Terbalik kan, orang malam-malam makan ringan kan. Musim PKP ni belasah je tau. Terus mantap lah apa. Dia tak larat. Everyone is getting bonkers lah. Tapi saya dengar Tok Ros dah slim kan sekarang. Amboi. Memang slim. Orang masuk program lain. Dengar suara dah tahu dia slim dah. In person nanti kita tahulah dia. Tengok macam mana dia slim tu. Tulis kan? Okay, alright. So ada slow lah, taklah banyak sangat tu je, tapi okay lah, better than before. Kalau saya share file dalam chat ni pun juga boleh download kan? Bukan lain. Macam mana? Kalau saya share file tadi, yang saya buat ni, kalau saya share dalam chat, dalam chat ni boleh ke? Nak share kat sini? Boleh. Boleh. Kalau nak share kat sini terus, boleh. Nanti saya boleh apa ni? Tok T yang expert benda tu. Tak apa, boleh. Ni orang gadget ni. Orang gadget. Wow. Orang gadget Iron Man tu. Iron Man boleh dekat dia. Itulah sebabnya. Serupa muka dia. Saya tekan button apa Button dekat chat tu, dekat chat tu. Lepas tu dia ada share. Okay, button chat. Saya dah on the chat. Okay, to everyone. Okay. To everyone. Kalau nak share file? Nak share file. Kat bawah tu kan ada file. Dekat bahagian dia macam bentuk kertas tu, Kak Mus tekan bahagian tu kan kat bawah tu ada file. Your computer. Cari your computer. Dia apa nama dia kejap. Lepas tu tekan kat situ. Kan semua dah boleh download semua boleh dah. Document training. Okay. Yeah, I think this one good. Saya check semula. Nak memastikan slide mana tadi. Hari ni 22 hari bulan kan? Ya, 22. Okey, betul. Tu tengah upload.
upload. 13.62 meg. Oh, okey je lah. Senang tak payahlah WhatsApp dia kan. Kan. Siapa While lupa. talking, okey. Bukan? Dah ada. Masing-masing boleh save kan? Sila download. Tak apa, Dia nanti ada saya kat mana bagi. tu? Tak apa, nanti saya bagi kat Okey. grup. Okey. Okey. Don't worry. Itu. Dia kena gadget woman je kat buat. Apa dia terus? Kena gadget woman je kat buat. Pasti dia selalu always the first to get all any gadgets. Ada background dia dan sebagainya kan, kesesuaian. Yeah. Okay, alright. Dah okey ke semua? Okay. Thank you. Apa lagi? Okey. Saya undur diri dulu You ada personal talk Tak ada juga Tak pun. ada. Dah habis dah. Habis lah. Okey lah, saya keluar dulu Okey. Terima kasih Pak Mus. Thank you, Kak Terima Mus. kasih Kak Mus. Okay. Okay. So banyak tadi that is more of pengurusan stres kan tadi yang Puan Mus bagi tadi kan? Ya. Okay. Tadi Ya. ada seorang ni semalam kawan saya. Saya promote ada coach. Dia ada kawan dia tak nak bercerai dengan suami dia. Dia nak selamatkan juga dia punya tu. Kawan saya cakap pergilah kaunseling pejabat agama. Sebab tu saya beritahu kat kawan saya tu, bagi tahu dekat kawan dia. Cuma tadi pun yang kumpulan saya ni ikut boleh tolong kan. Itulah saya bagi nombor, saya suruh dia bagi nombor Tok T. Okey. Ada. Boleh. Alright, tunggu je lah kalau dia berminat lah kan. Saya dah bagi tahu dah. Okay, alright. Boleh. Tok T buat kita orang nak dengar tu. Itu confidentiality of the client lah. Kalau dia setuju. Sebab ada klien tak ada. Dia nak dia je. Lagi nak kecil lagi lah dia tak nak. Amboi. Tak kan dia cakap dia tak nak cerai lagi tak nak. Tapi tu struggle juga nak buat tu. Seronok buat macam tu. Macam yang hari tu Tok T yang saya telefon Datuk tentang ada satu klien tu. Saya tak jadilah bagi tahu yang the coach sebab saya tengok dia punya perubahan tu dah ada. Jadi saya macam saya tengok dulu dalam beberapa mungkin dalam sebulan macam tu. Sebab waktu dia datang tu pun banding dengan sebelum tu dia sangat dalam merudum lah. Yang dia datang tu saya dah bagi dia bulatan kecemerlangan. Saya buat bulatan kecemerlangan dengan ada dua benda tu saya bagi tahu dia waktu. Tapi yang bulatan kecemerlangan tu sangat memberi kesan dengan dia saya tengok. Alhamdulillah. So bulatan kecemerlangan tu patut buat sebelum ni masa repo ke selepas? Tapi saya dah memang kenal orang ni, jadi repo tu saya tak berapa fokus waktu tu. Saya cuma sikit tanya kes dia punya follow up yang sebelum dia jumpa saya tu lah macam mana. Saya tanya dia, selepas perjumpaan kita last apa you ini apa semua tu. Sebab dia cuma concern yang dia jadi macam kalau husband dia datang, husband dia ni dia dapat kerja di daerah lain lah, tapi dia cakap husband dia ni pun kerja di tempat resort tu. So resort tu pun close down beberapa bulan sebab due to benda yang pandemik ni lah. Jadi dia cakap dia macam tak selesa husband dia berada dalam rumah. I mean tinggal serumah. Dia jadi macam tu sebab sebelum ni husband dia kan macam yang saya bagi tahu itulah yang husband dia tak ada kerja apa semua. Jadi dia tak mau macam dia bukan macam bebanan tau, tapi dia tak selesa duduk serumah. Itu yang dia rasa kalau dia balik
bulan 8 ni saya kena tengok saya punya perasaan pula macam mana. Dia macam tu. Dia cakap waktu tu lah. Dia kena decide dulu kan apa yang sebenarnya dia nak. Dia kena decide. Kalau dia undecided, then boleh buat visual squash. Tapi kalau dia dah decide, then COE lah. Bulatan kecemerlangan tu sebab dia tak nak dah. Dia dah tak mau. Dia nak tinggalkan bulatan tu. Dia nak pergi ke bulatan yang baru. Itu. And then dia boleh buat switch pula. Dia memang switch lah kan bunyi dia. Tapi memang switch tu pun dia boleh buat sebenarnya. Itu basic teknik. Switch. Switch. Lepas ni mungkin kalau dia masih ada problem dengan yang husband dia balik tu, mungkin saya buat yang ni lah yang visual squash. Visual squash tu. Visual bulat tu sebab bulat tu sebab waktu tu visual lah kita memvisual. Yang visual squash. Okay. Yang tu nanti saya buat dengan kalau dia masih confused lah yang dia husband dia ataupun dia tak ni. Hari tu dia cakap, hari tu waktu dorang krisis hari tu husband dia macam kalau tak boleh pergi dah kita cerai lah macam tu kan. Husband dia cakap macam tu. Dia pula rasa macam takut being alone. Tapi sekarang ni macam itulah. Tapi macam sekarang ni kan Datuk dia dah macam kalau cerai pun cerai lah. Dia macam tu pula. Itulah itu at this stage I ingat visual squash is very very appropriate. Dia buat tu. Supaya dia dapat dia satu ada keputusan. konflik. Dia ada konflik dalam konflik. Dia tak buat decision, dia tak boleh buat decision. So visual squash tu yang akan jadikan dia akan buatkan dia punya decision. Siapa yang dia nak jadi, apa yang dia nak, itu je. Betul. So saya dah hantar ya kepada semua. Terima dah kat phone masing-masing. Okay. Tak tengok lagi. Adalah masing-masing semua ada. Tapi so, kalau boleh buat pattern, kalau saya punya style saya akan combine banyak pattern. Kan? Betul. Dia akan banyak pattern. Untuk nanti kita tak tahu pattern mana yang akan berjaya kan. Kita buat je. Ya, betul. Betul. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita ni masih buat recording.